Ya, Assalamualaikum Majdi. Apa kabar pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan setugas kita Serina dan juga Hani. Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini. Awal pagi ingin kita bertanya macam mana keadaan cuaca di Pekan Tutong? Saat ini Alhamdulillah keadaan cuaca baik-baik sahaja dan dalam keadaan yang panas juga sebetulnya dan kita harapkan keadaan cuaca yang baik ini dapat lagi melancarkan apa juga kegiatan yang ingin dilaksanakan khususnya bagi rakyat dan juga penduduk yang tinggal di daerah Tutong. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ketahui juga Mas Dia ni adalah seorang yang ceria dan banyak program-program yang dikongsikan melalui Rampai Pagi yang pastinya memberikan tadi satu inspirasi. Jadi untuk hari ini mengenai dengan topik kesihatan ni Majdi, mungkin Majdi boleh mengongsikan antara tips-tips Majdi menjaga kesihatan dari segi fizikal dan juga mental. Okey, baik, berkata mengenai dengan kesihatan ini, antara punca utama yang boleh mengganggu-gugat kesihatan kita adalah dari segi pengambilan makanan. Jadi apa yang penting adalah kita perlu mengawal ataupun kita perlu ketahui apa makanan kita ni konsumsi, kerana makanan yang kita ambil pada hari ini akan memberi kesan pada masa akan datang sebetulnya. Ia bukan membagi kesan pada hari itu juga, namun ia memberi kesan di masa-masa akan datang. Jadi kita perlu tahu apakah makanan yang kita ni ambil dan juga kandungan kalori dan juga isi kandungan makanan tersebut. Kerana apa yang kita ni konsumsi akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi adakah Majdi antara individu yang begitu menitik beratkan kandungan nutrisi dalam satu-satu makanan ini, kalau makanan instan ataupun makanan package packaging food, bagaimana? Ya, betul. Saya memang sangat mengambil peduli tentang pengambilan makanan ini dan juga saya kurang berminat jenis-jenis makanan yang berminyak ataupun makanan instan seperti mi instan. Saya kurang berminat terhadap makanan seumpama itu kerana ia memberi kesan sebetulnya kepada kesihatan kita, dan seperti contoh saja kalau kita mengamalkan ataupun mengambil mi instan ia boleh menjejaskan usus kita ni dan juga perkara ini juga telah pun terbukti melalui kajian dan untuk itu saya sarankanlah untuk kita ni sentiasa membuat kajian dan juga pendidikan terhadap makanan-makanan yang kita ni ambil ini. Ya, betul apa yang Mas dikatakan. Kadang-kadang impak pengambilan makanan itu kita dirasakan secara dalam jangka masa yang panjang. Sudah kita di berumur baru tak terasa. Oleh itu amat penting dari seawal muda lagi kita dicuba menjaga pemakanan kita ni supaya insya-Allah di hari-hari kemudiannya akan kita akan dapat menjaga kesihatan. Mengurangkan risiko. Terima kasih Majdi atas perkongsiannya. Pastinya pelbagai yang akan dikongsikan juga antara informasi dan juga bahan menarik. Jadi kita serahkan kepada Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat kepada penonton setia Rampai Pagi, dan kali ini kita bersama menerusi sang-sang yang dibawakan dari daerah Tutong, dan apa yang diharapkan agar anda dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya dan sentiasa ceria dalam apa jua aktiviti maupun liku-liku hidup yang anda ingin lalui. Kita lalui kehidupan kita dengan perkara-perkara yang positif dan juga perkara-perkara yang baik. Dan ada penonton ingin saya kongsikan satu info semasa terlebih dahulu khusus buat para penduduk-penduduk kampung yang tinggal di Bukit Panggal dan juga Luagan Duduk serta sekitarnya, bahawa pada 5 November 2023 akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk Mukim Keriam daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada sekitar jam 8 pagi sehingga 11 pagi di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Mukim Keriam daerah Tutong. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk seterusnya pula mari kita ikuti bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi Jumaat ini. Belia memainkan peranan penting dalam membangun dan memajukan negara. Mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, mempelajari berbagai kemahiran, menjaga kesihatan, berfikiran terbuka, memiliki keterampilan yang unggul dan kreatif serta inovatif dalam kehidupan. Penglibatan belia dalam aktiviti sukarela juga dapat membantu usaha negara ke arah memupuk sikap positif untuk membantu masyarakat,
menanam penghayatan nilai-nilai murni serta mengukuhkan identiti diri. Bertempat di Balai Ibadat Haja Aminah, Kampung Lomayan Tutong, satu program yang dinamakan Program Jelajah Mu'alaf dan Belia Mu'alaf Prihatin diadakan anjuran Pusat Dakwah Islamiah melalui urus setia program keagamaan belia dengan kerjasama Unit Dakwah Tutong serta Belia Mu'alaf Asy-Syahadah. Golongan mu'alaf sangat mengharapkan ada bimbingan kepada mereka agar lebih mudah untuk memahami dan menghayati agama Islam dalam kehidupan mereka. Selain menghadiri kelas-kelas bimbingan mu'alaf yang disediakan di negara ini, pendekatan badan-badan NGO atau kumpulan-kumpulan belia seperti ini sangat membantu untuk menyebarkan pengetahuan agama Islam melalui kongsi sama pengalaman dan perjalanan hidup mu'alaf lainnya yang dibawakan dalam program Jelajah Mu'alaf ini. Kumpulan Belia Mu'alaf Asy-Syahadah mengambil pengajaran serta pengalaman dari Pusat Dakwah Islamiah tentang pendekatan dakwah yang diguna pakai semasa melaksanakan dakwah di pedalaman dan mendedahkan ahli-ahli jawatankuasa dan Belia Mu'alaf Asy-Syahadah kepada amalan berbagi dengan masyarakat melalui sumbangan Belia Mu'alaf Prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Belia Mu'alaf Asy-Syahadah ditubuhkan pada tahun 2017. Iaitu satu organisasi di bawah urus setia program keagamaan belia Kementerian Hal Ehwal Agama yang mensasarkan belia-belia mu'alaf. Ianya juga untuk menjadi satu support system kepada mu'alaf di Brunei, khususnya belia. Jadinya mungkin ahli-ahlinya terdiri daripada kalangan mu'alaf dan AJK-nya who's running it bukan mu'alaf but target memang mu'alaf, insyaAllah. Antara objektif jelajah mu'alaf diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim bersama masyarakat mu'alaf khususnya di pendalaman dan juga mendedahkan ahli belia akan amalan berbagi melalui sumbangan Belia Mu'alaf Prihatin. Antara aktiviti yang dijalankan pada hari ini adalah merupakan aktiviti cabutan nama bertuah, family explorers dan Belia Mu'alaf Prihatin itu sendiri, iaitu sumbangan barangan asasi kepada keluarga-keluarga mu'alaf yang dikenal pasti. Masya Allah, Alhamdulillah sangat meriah. Indah expect ramai yang turn up lah, and I think yang paling important adalah everyone have fun. Everyone balik ke rumah masing-masing itu dalam keadaan gembira lah, insyaAllah. Seramai 50 orang yang terdiri daripada penduduk kampung Lomayan Tutong, sama ada mu'alaf atau bukan Muslim, menyertai program Jelajah Mu'alaf dan Belia Mu'alaf Prihatin di Balai Ibadat Haja Aminah Kampung Lomayan. Warga emas, dewasa, remaja dan peringkat kanak-kanak sama-sama bergembira dengan penuh riang mengikuti acara sukan-ria dalam program ini. Kumpulan belia ini lebih menumpukan kepada golongan mu'alaf yang tinggal di kawasan pedalaman dalam membuat pendekatan menerusi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan selain bersama masyarakat lainnya. Selaras dengan objektif untuk mengeratkan silaturahim bersama masyarakat mu'alaf di pedalaman serta mengenal pasti kemusykilan yang dihadapi oleh belia mu'alaf di pedalaman dan berkongsi pendapat dan idea sesama belia dan masyarakat. Jelajah Mu'alaf adalah program kedua yang dijalankan di daerah Tutong, di Kampung Lomayan sendiri. Sebelum ini kami pernah membuat majlis ibadah korban di sini juga. Dan antara aktiviti yang pernah kami lakukan sebelum ini adalah masjid tour, iftar mahabah, iaitu sungkai bersama non-Muslim di Masjid Jamek, dan juga hidayah kelas selama 9 bulan untuk para mu'alaf mengisikan ilmu untuk diri sendirilah, upgrade ilmu, insyaAllah. Seperti lazimnya akan ada perancangan untuk tahun hadapan, signature program seperti iftar mahabah, masjid tour pasti akan dijalankan pada tahun hadapan lagi untuk mungkin audiens yang berbeza. Untuk para belia mu'alaf di luar sana, khususnya yang di pendalaman, bolehlah mengikuti IG kami as.syahadah untuk mengikuti segala aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, semua update di sana, insyaAllah. Dan ada nombor telefon yang boleh dihubungi jika berminat untuk menjadi ahli. Ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan
diucapkan kepada Ustazah Hamid, mentor kami di Urus Setia Program Keagamaan Belia di Kementerian Hal Ehwal Ugama, dan juga dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Daerah Tutong dan penduduk Kampung Longmayan, khususnya Imam Balai Ibadat dan Ketua Kampung Longmayan, kerana berkesudian untuk bekerjasama dengan Belia Mu'alaf Asy-Syahadah dan merealisasikan hasrat kami dan hasrat orang ramai yang lain untuk menyampaikan sumbangan kepada keluarga-keluarga mu'alaf yang dikenal pasti. Penglibatan golongan belia secara aktif dalam aktiviti berkumpulan sudah tentu akan dapat meningkatkan potensi diri menerusi ilmu berpasukan dan kepimpinan, pendedahan, pengalaman dan mampu membina jaringan komunikasi antara belia, persatuan, agensi kerajaan dan swasta dan masyarakat. Semoga kumpulan Belia Mu'alaf Asy-Syahadah dapat meneruskan misi dan perjuangan mereka sebagai belia yang prihatin membantu golongan mu'alaf dan masyarakat di negara ini.